السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. Wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Saudara-saudari, sahabat, sahabiah, muslimin muslimat rahimakumullah. Malam ni kitab Ad-Da' wad-Dawa, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Muka surat 41. Muka surat 41. Tuan-tuan lihat pada perenggan yang tengah-tengah itu. Pertama, meskipun demikian masih tersisa dua hal yang harus seseorang itu lakukan untuk menyempurnakan kebahagiaan dan keberuntungannya. Betul, Baik. Kita sambung daripada perbincangan kita yang lepas, iaitu dalam perbincangan kita yang lepas kita telah membicarakan tentang bagaimana menolak takdir dengan takdir. Antaranya ialah takdir hukuman akhirat dengan takdir taubat, iman dan amal soleh. Kita cerita tentang bagaimana Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, dia meletakkan isu ini supaya kita faham kenapa istilah takdir itu digunakan. Walaupun kita boleh guna istilah usaha dan ikhtiar, tetapi para ulama seperti Imam Ibn Qayyim dan lain-lain, mereka menyatakan bahawa perlunya kita memahami tentang isu menolak takdir dengan takdir. Antara yang diberikan contoh sebagaimana yang kita bahaskan dalam kuliah kita yang lalu, iaitu menolak takdir hukuman akhirat dengan takdir taubat, iman dan amal soleh. Dan ini setara dengan takdir yang ditakuti di dunia serta kebalikannya. Jadi kalau atas dunia ini kita takut dengan takdir-takdir yang tertentu, maka itulah yang sepatutnya kita lakukan, iaitu dengan taubat, dengan iman dan amal soleh. Jadi pada malam ni kita sambung daripada situ, iaitu meskipun demikian masih tersisa dua hal yang harus ataupun mesti seseorang itu lakukan untuk menyempurnakan kebahagiaan dan keberuntungannya. Tuan-tuan kena tahu kitab kita ni dia terjemahan daripada Indonesia. Jadi harus ni ada ketikanya tuan-tuan kena faham harus itu dengan makna ibahah. Kan, kalau kita di Malaysia ni harus ini dia ada pelbagai kemungkinan. Kita di Malaysia bila kita guna perkataan harus dalam hukum ahkamul khamsah, hukum yang 5 itu harus dengan maksud ibahah, mubah, perkara yang permissible, yang dibenarkan dalam agama. Tapi kalau bahasa Indonesia, harus itu maksud dia wajib ataupun mesti. Jadi bila tuan-tuan baca buku,
terutamanya buku-buku dari Indonesia. Tuan-tuan kena tahulah penggunaan istilah. Walaupun banyak persamaan bahasa kita dengan bahasa Indonesia, tapi ada juga perkataan-perkataan tertentu yang berbeza. Baik, maka apa dia dua perkara itu yang mesti seseorang itu lakukan untuk menyempurnakan kebahagiaan dan keuntungan dia? Yang pertamanya ialah sebagaimana kata Imam Ibn Qayyim, dia kata ia seharusnya mengetahui rincian sebab-sebab terjadinya keburukan dan kebaikan. Jadi kita kena tahu kan kenapa sesuatu keburukan itu berlaku dan kenapa sesuatu kebaikan itu berlaku. Selain itu seseorang mesti memiliki basirah, yakni pengetahuan dalam hal tersebut menurut apa yang disaksikannya dari alam. Kita tengok kan alam ni macam mana, pengalaman pribadinya dan orang lain, serta berita umat-umat terdahulu dan sekarang yang pernah dia dengar. Jadi observation itu penting kan, pemerhatian itu penting. Sebab daripada pemerhatian kita perhati tengok kan, kita perhati tengok. Bila kita sentiasa memerhatikan, banyak pelajaran yang kita boleh perolehi kalau kita observe kan. Kita jangan jadi orang yang jenis buat tak tahu dengan apa yang berlaku. Kita kena perhatikan tengok. Macam yang berlaku kepala air kan di Terengganu, di Kemaman. Cerita kepala air ni tuan-tuan, cerita yang selalu datang dalam media. Selalu datang dalam media. Kita tak boleh take for granted kan, ambil mudah. Kalau sesuatu bencana itu dia boleh berlaku kepada orang lain, apa yang menghalangnya ia berlaku kepada kita? Maknanya tidak mustahil apa yang berlaku kepada orang lain itu juga boleh berlaku kepada kita. Yang tu yang kita kata kena ada observation, pemerhatian. Kenapa ada kes yang berlaku pada orang lain, orang mati dan sebagainya, kerana dia tak sedar tentang hujan di hulu sebagai contoh. Dia rasa tidak ada masalah, maka dia enjoy mandi manda dengan keluarga dan sebagainya, sehinggalah datang kepala air. Maka sekali lagi berlaku dalam negara kita, dan kali ini sangat dahsyat kan, satu family hilang dalam keadaan kita bergembira. Ini contoh kan, bukan kita nak menyalahkan sesiapa, tapi maksudnya kita observe kan, kita perhatikan. Kalau sesuatu bencana itu dia boleh berlaku kepada orang lain, maka bencana yang sama dia boleh berlaku kepada kita apabila kita mengulangi kesilapan yang sama. Itu isu dia. Kalau ada orang lain boleh mati lemas di pantai, maka bila kita mandi di pantai, kemungkinan yang sama boleh berlaku kepada kita. Jadi kita kena belajar kenapa orang tu lemas. Oh, ditarik oleh arus. Dia tak tahu ke arus tu kuat. Oh, dia tak sedar. Kenapa? Sebab arus di bawah sebagai contoh. Ini yang kita kata observation. Kita perhatikan, kita ambil tahu kenapa sesuatu keburukan itu berlaku. Dan kita tengok ada orang accident. Kenapa jadi accident? Jadi kalau kita mengulangi kesilapan yang sama, maka kemalangan yang sama, kecelakaan yang sama boleh berlaku kepada kita. Sama dengan kebaikan. Kenapa ada anak orang lain boleh cemerlang dalam peperiksaan, maka apa yang dilakukan oleh anak orang lain ataupun yang dilakukan oleh ibu bapa orang itu, maka kita boleh tiru supaya kecemerlangan, kejayaan anak orang itu juga boleh berlaku, kejayaan yang sama berlaku kepada anak kita. Kita tengok ada orang yang bagus-bagus, dia hantar anak dia di sekolah mana, kita follow kan. Kita tengok macam mana dia didik anak dia, macam mana dia disiplinkan anak dia, kita ikut. Ini antara cara yang kita boleh tiru melalui observation. Malah dulu pun kita pernah cerita macam mana Allah dihantar burung kan dalam peristiwa Qabil dan Habil untuk mempelajari bagaimana menguruskan mayat saudaranya. Ini semua observation. Meniru ni satu benda yang mudah sebenarnya kalau kita perhatikan, kalau kita nak ambil contoh-contoh itu sebagai panduan kepada kita. Jadi ini antara perkara yang perlu kita ambil manfaat daripada pemerhatian. Apa yang kita perhatikan di alam ini
suasana persekitaran, pengalaman peribadi kita ataupun pengalaman orang lain, dan juga berita daripada umat-umat terdahulu dan sekarang yang pernah dia dengar. Kita sebagai contoh, kita tengok dalam Quran cerita tentang umat-umat yang terdahulu. Quran cerita, tuan-tuan, semua cerita itu sebagai pelajaran kepada kita. Contohnya kita tengok dalam kisah Nabi Nuh alaihi salam yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Nabi Nuh alaihi salam, kaum dia kan, dia hidup beberapa kurun selepas daripada Nabi Adam alaihi salam. Kaum Nabi Nuh ni asal dia macam mana? Kaum Nabi Nuh ni, tuan-tuan, asal dia, mereka adalah kaum yang taat kepada Allah. Itu asal cerita dia. Asal dia kaum yang taat kepada Allah. Tapi macam mana daripada kaum yang taat kepada Allah tiba-tiba menjadi kaum yang dibinasakan oleh Allah? Apa kesalahan yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh daripada kaum yang saleh, daripada taat kepada Allah, tiba-tiba bertukar menjadi kaum yang derhaka kepada Allah? Maka kita tengok, iaitu daripada kaum yang taat, dia jadi kaum penyembah patung, penyembah berhala. Apa yang berlaku in between daripada keadaan mereka yang saleh tiba-tiba jadi syirik? Itu yang kita nak kena belajar, yang masyarakat kita hari ini nak kena ambil tahu. Macam mana kaum Nabi Nuh yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran, mereka ni bukan orang jahat asalnya, mereka ni orang baik. Tapi macam mana mereka boleh bertukar menjadi penyembah berhala, kan? Sembah Wad, Yaghus, Nasr dan sebagainya. Ini antara pelajaran yang kita boleh ambil daripada kesilapan-kesilapan kaum Nabi Nuh alaihi salam. Antaranya apa dia? Kan? Antaranya ialah bagaimana kaum Nabi Nuh alaihi salam ni, dia bila dia diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia cerita apa kepada kaum dia? Dia kata, inna arsalna nuhan ila qaumih. Allah Ta'ala cerita macam mana Allah mengutus kaum Nabi Nuh kepada kaum dia. Pasal apa? Apa tujuan dia? An anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Tujuan dia apa? Untuk bagi peringatan, reminder, sebelum datangnya azab yang pedih. Apa kata Nuh alaihi salam? Qala ya qaum, dia kata, wahai kaumku, inni lakum nadhirun mubin, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan. Dia bagi peringatan yang menjelaskan, bagi penjelasan. Apa dia? Ani'budullah wattaquh wa ati'un. 3 perkataan yang disebut oleh Nabi Nuh alaihi salam kepada kaum dia. Apa dia? Iaitu ani'budullah, beribadatlah kepada Allah. Cuba tuan-tuan fikir, macam mana kaum yang soleh, asalnya kaum yang soleh, tiba-tiba memerlukan seorang nabi untuk bagi tahu sembahlah Allah. Tak kepelik? Asalnya kaum yang soleh, tapi perlu kepada nabi untuk bagi peringatan, sembahlah Allah. Itu menunjukkan kepada kita bagaimana kaum yang dahulu, yang baik, yang soleh, tapi kalau dia tidak jaga diri dia, dia tidak jaga agama dia, dan dia tidak berhati-hati, dia akan sesat. Dia tidak akan menyembah Allah Ta'ala dalam arti kata yang sebenarnya. Itu perkataan pertama. Perkataan yang kedua, wattaquh, bertakwalah kepada Allah. Kenapa nak kena pesan takwa kepada Allah? Bukankah mereka ni asalnya kaum yang saleh? Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa kaum yang asalnya saleh, mereka kemudiannya menjadi golongan yang derhaka kepada Allah. Derhaka kepada Allah. Sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam seorang nabi.
Tapi apa Allah Ta'ala kata tentang Nabi Adam alaihissalam? Wa asa Adam rabbah, telah derhaka Adam alaihissalam akan Tuhannya. Ni tu Nabi pun dia buat silap, sehingga kan Allah guna perkataan wa asa Adam rabbah, telah derhaka Adam alaihissalam akan Tuhan dia. Sebab tu kita kena ingat, bila kita jadi orang baik tuan-tuan, kita rasa kita baik, jangan duk yakin sangat, jangan duk overconfident kita akan baik selama-lamanya. Kita kena perhatikan amalan-amalan kita ni, takut tergelincir, takut kita ujub kan, kita rasa kagum dengan amalan, habis kita rosak. Baik, perkataan yang ketiga, wa ati'un. Apa dia wa ati'un? Taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa tak taat ke kaum Nabi Nuh? Asalnya mereka taat, tapi kemudiannya mereka tidak taat. Kenapa tuan-tuan? Sebab cerita dia asalnya kagum dengan orang soleh, daripada kagum yang melampau itulah kemudiannya mereka menjadi melampau dalam beribadat, sehingga melakukan perkara yang syirik. Tuan-tuan nak tahu, dalam dunia hari ini, kubur nabi-nabi, kubur nabi dan rasul yang sahih ada satu ya, iaitu kubur nabi kita kan, maqam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita pergi Masjid Nabawi, kita pergi ziarah. Itu bermula daripada Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang jumlah nabi-nabi ni semua 124,000 orang, tak ada satu pun kubur yang sahih melainkan hanya kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalan dia pasal apa? Habis tu kubur Daniel, kubur Nabi Hud, kubur makam Nabi Ibrahim di Hebron dan sebagainya, semuanya itu tidak sunyi daripada masalah kan, dikritik oleh para ulama. Tidak ada yang sahih. Yang sahih hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak cerita dekat tuan-tuan satu contoh kan, Nabi Daniel kan, Nabi Daniel. Cerita Nabi Daniel ni tuan-tuan, siapa dia Nabi Daniel? Nabi Daniel ini salah seorang nabi di kalangan Bani Israel. Sepatutnya ada kubur Nabi Daniel. Maksud saya, sepatutnya kita boleh tahu di mana jasad Nabi Daniel dikebumikan. Kenapa? Kerana tubuh ataupun jasad Nabi Daniel dijumpai oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari, kita tahu kisah dia, yang mana dia inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Abu Musa al-Ash'ari ni tuan-tuan, dia adalah seorang sahabat yang mana dia berjihad melawan Tatar. Dia lawan Tatar, tentera-tentera Tatar di satu tempat nama Hurmuzan. Hurmuzan ni dia Parsi lah, kita kata Parsi. Kalau sekarang ni kita kata Iran di Hurmuzan. Jadi sewaktu Abu Musa al-Ash'ari dengan tentera-tentera Islam lawan tentera Tatar, jasad Nabi Daniel ini ditemui di Hurmuzan, dan penduduk di kawasan tu kata ini adalah jasad daripada 300 tahun yang lalu. Mana jasad ni jasad yang lama, 300 tahun yang lalu. Tapi jasad dia tu tidak membusuk.
Dia tidak hancur di mamah bumi. Jadi apa berlaku? Bila Abu Musa al-Ash'ari dia jumpa jasad itu, Abu Musa al-Ash'ari dia hantar surat kepada Umar Khattab radhiyallahu anhu. Masa tu Umar Khattab jadi khalifah. Dia jadi khalifah. Apa kata Umar apabila Abu Musa al-Ash'ari bagi tahu tentang penemuan jasad itu? Maka Umar kata, itu adalah jasad Nabi Daniel. Itu adalah jasad Nabi Daniel alaihissalam, dan perintah daripada Umar Khattab kepada Abu Musa al-Ash'ari ialah supaya menyembunyikan kubur Nabi Daniel. Suruh sembunyi. Perintah ni daripada siapa tuan-tuan? Perintah ni datang daripada Umar Khattab. Daripada Umar. Orang kedua paling kanan selepas Abu Bakar Siddiq. Peristiwa ni tuan-tuan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah daripada sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Kata Anasin, kata daripada Anas, dia kata annahum lamma fatahu Tustar, ketika mana sahabat yang bernama Abu Musa al-Ash'ari menakluki Tustar, fawajada rajulan anfuhu dhira'un fit tabut, mereka menemui jasad seseorang yang hidung dia panjang, hidung tu panjang. Kanu yastazhirun wa yastamtiruna bih, penduduk Hurmuzan meminta bantuan, minta hujan dengan perantaraan jasad tersebut. Nampak tak? Ni cerita tuan-tuan, cerita zaman Abu Musa al-Ash'ari, zaman Umar Khattab. Cerita ni dia sebiji macam cerita kita sekarang. Sebiji macam cerita kita sekarang. Apa dia? Minta pertolongan, istighatsah dengan perantaraan mayat. Kita dah cerita dah tentang masalah istighatsah ni. Dan istighatsah inilah bila melampaui batas dia jadi syirik. Istighatsah tak salah tuan-tuan. Yang salah bila kita silap dalam beristighatsah. Apa dia istighatsah? Istighatsah ni kalau bahasa Melayu kita kata minta tolong. Tu istighatsah. Minta tolong. Dia kalau kita tengok doa, kita orang Melayu sebut doa. Doa tu dia salah satu cabang daripada doa. Jadi salah satu cara kita berdoa ni, salah satunya ialah istighatsah. Minta tolong, minta bantuan. Minta tolong ni tuan-tuan, istighatsah yang hakiki hanya dengan Allah. Tuan-tuan terkepit, tuan-tuan tersepit, tuan-tuan ada masalah apa semua, minta tolong dengan Allah. Ya Allah, tolong aku ya Allah, sebagai contoh. Tuan-tuan minta tolong dengan Allah, itu permohonan istighatsah yang hakiki. Sebab hanya Allah yang boleh bagi bantuan segala-galanya kepada hamba dia. Tapi dia ada istighatsah yang conditional, bersyarat. Dia bersyarat, muqayyad. Dia bersyarat. Dia ada faktor boleh dengan tak boleh. Istighatsah dengan manusia hidup boleh. Tuan-tuan pergi klinik minta tolong dengan doktor. Ni saya luka, doktor pun jahit. Itu istighatsah. Istighatsah dengan orang hidup. Pasal apa? Sebab orang hidup memang boleh tolong kita. Tak percaya tuan-tuan tengoklah orang pergi klinik, jahit, bagi ubat dan sebagainya. Itu istighatsah. Tuan-tuan pergi hospital, masuk OT, operation theater, pembedahan dan sebagainya. Itu istighatsah. Ataupun kita buat gotong royong, panggil semua orang, pakat tolong seorang sikit, sapu sampah, clearkan longkang dan sebagainya, vacuum carpet. Istighatsah dengan orang hidup. Itu tidak menjadi masalah. Yang melampau ni tuan-tuan, yang boleh menyebabkan syirik ialah bila istighatsah dengan mayat. Dengan mayat ni yang tak boleh.
Sebab tidak ada mayat yang bangkit daripada kubur untuk tolong kita. Tidak ada mayat yang boleh menunaikan doa kita. Tuan-tuan bagi tahu siapa dia dalam Korea kita ni boleh pergi minta tolong dengan kubur tu. Tolong saya Ustaz, boleh tak? Tak ada. Agama mengatakan bahawa bila kita minta tolong dengan benda yang mustahil dari segi hukum syarak dan mustahil dari segi hukum adat untuk bagi pertolongan, itu yang boleh menyebabkan syirik. Hukum syarak memang kata tak boleh. Hukum adat, mana nas syarak jelas tak boleh. Hukum adat kita tengok pun tak boleh. Dua-dua kata tak boleh. Maka itu syirik. Syirik. Maka cerita minta tolong dengan perantaraan mayat ni daripada zaman dulu lagi, termasuk zaman Umar Khattab, termasuk zaman kita, benda ni berlaku. Benda ni berlaku. Jadi penduduk Hormuzan ni, di Parsi ni tuan-tuan, dia minta tolong, kan? Dia minta tolong dengan perantaraan jasad itu. Lalu Abu Musa dia tulis surat kepada Umar Khattab. Ini berdasarkan riwayat daripada Anas bin Malik. Dia tulis surat kepada Umar Khattab, lalu Umar balas surat itu. Umar kata, ini jasad ni, tubuh ni adalah mayat Nabi di antara Nabi-Nabi. Ni mayat salah seorang Nabi, Umar kata. Dan Umar kata api tidak akan membakar jasad para Nabi dan bumi tidak akan merosakkannya, kata Umar dalam surat tu. Hendaklah engkau dan salah seorang daripada sahabatmu menguburkannya. Umar kata kebumikan dia di tempat yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali kamu berdua. Umar kata kamu sendiri ataupun cari sahabat kamu, minta tolong dengan dia, kuburkan mayat Daniel, Nabi Daniel, yang mana hak tahu tempat ke bumi itu engkau berdua je. Jangan bagi tahu, rahsiakan daripada pengetahuan orang lain. Kemudian aku dan Abu Musa pergi untuk menguburkannya. Macam mana Abu Musa buat, tuan-tuan? Macam mana Abu Musa buat untuk mengelirukan penduduk di Hormuzan supaya tidak terus-menerus menggunakan mayat itu sebagai perantaraan untuk meminta bantuan kepada Allah? Apa yang Abu Musa buat? Abu Musa ni tuan-tuan, dia gali kubur 13 tempat. Gali 13 tempat yang berbeza, nak bagi keliru. Dan pada waktu malam dia bawa mayat Nabi Daniel pada waktu malam, sehingga kan tidak ada siapa-siapa pun mengetahui secara pasti di manakah secara tepat kubur Nabi Daniel. Sampai tahap tu tuan-tuan, Umar dia nak cegah masyarakat daripada minta tolong dengan mayat. Sampai tahap tu. Kita hari ni tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok. Tuan-tuan Google, tuan-tuan boleh tengok. YouTube banyak. Makam Habib Nuh, makam habaib tertentu di negara jiran, tuan-tuan boleh tengok. Siap ada tempat yang dihias dengan indah. Hias tu satu hal, ada letak gambar pun ada. Ini semua mengembalikan kesilapan yang sama sebagaimana kesilapan yang pernah dilakukan oleh umat yang terdahulu. Lepas tu kita kata musibah daripada Allah. Kenapa Allah memberikan musibah kepada kita? Kita sama ada kita sedar ataupun tidak, musibah itu datang kerana kita mengulangi kesilapan yang sama. Sebab tu kita menentang, kan, pemujaan kubur. Kita menentang ritual yang bertentangan dengan syarak di tempat-tempat ataupun di tanah perkuburan. Al-Imam Al-Baihaqi tuan-tuan dalam Dalailun Nubuwah daripada Khalid bin Dinar daripada Abu Aliyah, qultu fama sana'tum birrajul, aku berkata kepada Abu Aliyah, apa yang kamu lakukan pada jasad
lelaki itu, maknanya Nabi Daniel, hafarna bin nahar 13 qabra mutafarriqah. Abu Aliyah kata, pada waktu siang kami pakat gali di sungai. Kan? Pakat gali. Gali di sungai macam mana? Sungai ni tuan-tuan, sungai itu mengalir, air banyak. Apa yang mereka buat ialah mereka sekat air tadi, buat sementara. Sekat, pasal nak tanam di dasar sungai, supaya orang tak perasan kubur tu di mana. Sebab kalau kita gali atas daratan, orang akan nampak bekas gali. Orang kampung boleh tahu, oh ni bekas gali ni, mesti ada mayat dalam ni. Maka nak menyembunyikan kubur Nabi Daniel, apa yang mereka lakukan ialah pergi dekat satu sungai, sekat sungai tersebut, air dia buat sementara, tempat yang kering tu mereka gali kubur. Dia kata, kami gali di sungai itu yang airnya disekat buat sementara, sebanyak 13 lubang kubur yang terpisah di antara satu sama lain. Pada waktu malam kami kuburkan dan kami ratakan semua kubur tersebut, supaya manusia tidak mengetahuinya dan tidak menggalinya kembali. Maknanya bila dah tanam, lepaskan balik air tadi, kubur tadi kat mana tuan-tuan? Dasar sungai lah. Jadi orang tak perasan. Sebegitu rapi mereka lakukan untuk menyembunyikan kubur Nabi Daniel, kerana manusia ni suka melampau dalam memberi penghormatan kepada orang-orang soleh. Buktinya macam sekarang. Macam sekarang tuan-tuan boleh tengok kan, ada kubur keramat, ritual yang khurafat dan sebagainya. Benda yang sama sentiasa berulang daripada satu zaman kepada satu zaman yang lain. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, Imam Ibn Kathir kata dalam peristiwa ni, Imam Ibn Kathir kata, jasad itulah Nabi Daniel. Mana ini disahkan oleh Imam Ibn Kathir. Dia kata itu memang Nabi Daniel. Dan kalau dikira daripada waktu kematian, hak kata 300 tahun dan sebagainya, dan berita tentang masa hidup dia, maka dia menepati ciri-ciri Nabi Daniel. Kata Imam Ibn Kathir, wa huwa qaribun min waqti Daniel, waktunya dekat dengan waktu kehidupan Nabi Daniel. In kana kaunuhu Daniel huwal mutabiqa lima fi nafsil amr, apabila itu adalah Nabi Daniel, maka ini sesuai dengan perkaranya, tentang tempoh dia mati dan tempoh ditemui jasad dia. Dan hal ini juga diulas oleh Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Apa kata Imam Ibn Taymiyah? Imam Ibn Taymiyah kata, ketika mana Umar Al-Khattab, dia tulis surat kepada Abu Musa. Apa kata Umar kepada Abu Musa Al-Ash'ari? Umar kata, "Idza kana bin nahar fahfir 13 qabra." Pada waktu siang hari, galilah 13 lubang kubur. Thumma dfinhu bil laili fi wahidin minha. Kemudian kuburkanlah pada waktu malam hari pada salah satu daripada lubang kubur itu. Lepas tu dia kata apa? Dia kata wa'afir qabrah li'alla yaftatina bihin nas. Sembunyikan kuburnya agar tidak menjadi fitnah oleh manusia. Fitnah tu apa? Fitnah bukan defamation, bukannya kita faham, orang Melayu faham fitnah, tapi fitnah ini maksudnya daripada penyembahan, disembah oleh manusia dan diangkat sebagai keramat oleh manusia. Itu maksud fitnah, tak mau disembah. Tapi masyarakat kita pada hari ini tuan-tuan, bila kita ingatkan tentang kesilapan-kesilapan ini, dia kata kita tak pernah sembah kubur. Kita dah kata bahawa sembah di sini bukan semestinya engkau pergi sujud dekat kubur itu. Perkataan sembah ini kerana apa, digunakan apabila manusia mengagung-agungkan secara melampau kubur itu, maka itu yang dipanggil sebagai penyembah. Jangan ingat penyembah ni bila pergi sujud dekat kubur itu baru penyembah, bukan. Dan bila dibuat sebagai keramat,
Maka itu yang dikatakan sebagai penyembah. Jadi itu contoh tuan-tuan sekalian, bagaimana sikap yang dilakukan oleh para sahabat, sehingga menyebabkan kalau kita ikut secara fikiran kita, patutnya preserve lah, protect kan kubur Nabi Daniel supaya jadi bahan sejarah. Bukan tak penting, penting. Itu menjadi kesan sejarah yang kita boleh ziarah dan sebagainya. Semua orang akui ini benda yang bagus, penting untuk pelajaran kita. Tapi masalah dia tuan-tuan, walaupun pada satu sudut penting kita preserve, kita protect kesan-kesan peninggalan sejarah, tapi dia ada satu masalah. Dan masalah ni lebih besar, jauh lebih besar, sehingga menenggelamkan maslahah dalam kita melindungi kesan-kesan sejarah. Apa dia? Syirik. Dengan sebab syirik inilah tuan-tuan sekalian, maka Umar tidak ada pilihan melainkan memerintahkan supaya disembunyikan kubur Nabi Daniel. Maka sejak itu tidak diketahui secara pasti kubur Nabi Daniel dan juga kubur nabi-nabi yang lain. Yang ada semuanya itu hanyalah zon, sangkaan, hanya sangkaan semata-mata. Tidak ada kubur nabi yang disepakati oleh para ulama, melainkan hanya kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang sahaja. Baik. Itu perenggan yang pertama kan. Kemudian selepas itu perenggan yang akhir sekali di bawah itu, hal yang paling bermanfaat dalam hal ini adalah tadabbur Al-Quran. Maka untuk kita mendapat faedah daripada observation, pemerhatian dan sebagainya, dan mempertimbangkan kenapa jadi keburukan, kenapa jadi kebaikan dan sebagainya, maka Imam Ibn Qayyim kata yang paling bermanfaat dalam hal ini adalah tadabbur Al-Quran. Dia kata sungguh Al-Quran memberikan pemeran yang sempurna. Pemeran ni berperanan, berfungsi dengan fungsi yang sempurna. Di dalamnya disebutkan sebab terjadinya kebaikan dan keburukan secara terperinci. Bila kita tadabbur Quran, kita akan dapati Quran menceritakan dengan terperinci kenapa dapat kebaikan, kenapa dapat keburukan. Dan dia kata selanjutnya adalah mempelajari as-sunnah yang tidak lain adalah saudara kandung Al-Quran sekaligus wahyu yang kedua. Barang siapa yang memusatkan perhatian kepada keduanya, yakni kita fokus bagi perhatian kepada Quran dan bagi perhatian kepada hadis ataupun kepada sunnah, maka dia kata nescaya akan tercukupi, cukuplah berpada kita dengan perhatian yang kita berikan kepada Quran dan hadis dan tidak membutuhkan yang lain. Ini bahasa Indonesia ni. Kalau bahasa kita tak cantik. Mana tidak memerlukan yang lain. Tidak memerlukan yang lain. Al-Quran dan As-Sunnah akan memperlihatkan kepadamu segala bentuk keburukan dan kebaikan beserta sebab-sebab terjadinya hingga seolah-olah kita menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Jadi apa yang kita akan dapat tuan-tuan bila kita tadabbur Quran dan kita memberi perhatian kepada As-Sunnah, iaitu Quran dan Sunnah dia akan tunjuk kepada kita segala bentuk keburukan dan kebaikan. Banyak benda yang kita akan boleh dapat daripada Quran dan Sunnah. Kenapa terjadinya kebaikan, kenapa terjadinya keburukan, sehingga seolah-olah kita tengok depan mata kita benda tu berlaku. Itu manfaat yang kita akan dapat. Baik, tuan-tuan, kenapa Imam Ibn Qayyim dalam kitab dia ni dia sebut tentang tadabbur Quran? Imam Ibn Qayyim kata yang paling bermanfaat ialah tadabbur Quran. Kalau tuan-tuan lihat dalam tulisan yang lain, Imam Ibn Qayyim dia sebut tentang langkah-langkah, apa dia steps kan, dalam kita beramal dengan tadabbur Quran. Macam mana cara untuk kita tadabbur Quran? Baik, bila sebut tadabbur Quran, bahasa mudah dia apa?
Tadabbur Quran ni, kalau bahasa Melayu kita, kalau kita nak guna satu perkataan, kita renung Quran. Macam tu. Kan? Kita merenungi kandungan yang ada dalam Al-Quran. Kenapa kita nak renung, nak merenungi Al-Quran? Sebab dalam Quran tu banyak benda pelajaran-pelajaran penting. Kan? Contohnya, dalam Quran surah An-Nisa ayat 82, Allah Ta'ala kata, afala yatadabbarunal Quran. Itu perkataan tadabbur, yatadabbarun. Jadi kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, maka apakah mereka tidak merenungi ataupun tidak memperhatikan Al-Quran? Ini perintah Allah Ta'ala supaya kita tadabbur Quran. Baik, maka apa dia cara, kaedah yang betul untuk kita tadabbur Quran? Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, ini disebut dalam kitab lain, bukan kitab Ad-Da' wa Dawa, tapi dalam kitab Al-Fawaid yang juga dikarang oleh Imam Ibn Qayyim. Kata Imam Ibn Qayyim dalam Al-Fawaid, dia kata, apabila engkau ingin memetik, nak ambil faedah, manfaat daripada Quran, Imam Ibn Qayyim kata, fokuskan hati kamu ketika membaca Quran dan ketika mendengar Quran. Bila kita baca tu, jangan baca sekali lalu macam tu. Baca tu fokus, perhatikan apa yang kita baca. Ataupun kita dengar. Kita pasang YouTube, kan, kita dengar. Laptop ke smartphone ke, kita dengar. Fokus, dia kata. Kata Imam Ibn Qayyim, pasang baik-baik telinga kamu dan letakkan diri kamu seperti posisi orang yang diajak berbicara secara langsung oleh zat yang memfirmankannya. Maksud dia, bila kita baca Quran atau kita dengar Quran, kita letakkan diri kita ni macam kita memang berbicara secara langsung dengan Allah. Itu cara tadabbur yang betul. Cara tadabbur yang betul bukan kita pasang dengar sambil lalu, tak, bukan macam tu, tapi kita fokus. Kan, kita fokus. Saya sebenarnya, tuan-tuan, bukanlah tak setuju, tapi boleh kata macam tak setuju juga. Setengah-setengah restoran, setengah-setengah hotel atas nama Islamik, dia pasang Quran kuat-kuat. Dia pasang Quran kuat-kuat. Ini tidak tepat, tuan-tuan, tidak tepat. Pasal apa? Sebab bila kita di restoran, kita di hotel dan sebab kita nak bercakap. Kita nak bercakap. Quran tidak boleh diabaikan. Tak boleh kita pasang Quran, kita bercakap. Itu menunjukkan kita biadab dengan Quran. Kita kena tunjuk hormat kepada Quran. Maka yang bagusnya ialah kalau kita tak mau dengar Quran, kita tutup. Dalam kereta sebagai contoh, dalam kereta, tuan-tuan jangan duk buka Quran, tuan-tuan duk bercakap, tak boleh. Kan? Itu tidak sesuai. Cuma hotel ni bukan milik kita. Kita tak boleh nak suruh dia tutup Quran. Cuma tidaklah begitu tepat sebenarnya. Mungkin niat tu bagus, kan? Niat tu bagus, kita di kedai makan buka Quran, di hotel buka Quran, tapi dia tidak tepat. Kita bila kita buka Quran, kita kena posisikan diri kita ni bersedia seolah-olah kita sedang berbicara secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab Imam Ibn Qayyim kata dia kena berada dalam pengaruh yang efektif, tempat yang kondusif, syarat-syarat dipenuhi, ada pengaruh Quran tu kepada kita dan tidak ada faktor lain yang menghalang Quran itu daripada masuk ke dalam diri kita untuk menghayati apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kemudian dia kata apa? Dia kata bahawa apabila kita tadabbur Quran, kita kena hilangkan faktor yang menghalang daripada kita menghayati Quran. Contohnya kita lalai ataupun kita tidak fokus kepada apa yang kita baca ataupun yang kita dengar. Ringkasnya apa dia, tuan-tuan? Ringkasnya ialah tadabbur Quran ni Imam Ibn Qayyim kata ada 4. Kan, ada 4. Yang pertamanya ayat yang kita baca. Kan? Kita baca ayat tersebut satu, ataupun ayat yang kita dengar.
Yang keduanya, Imam Ibn Qayyim kata, masa kita baca Quran itu ataupun masa kita dengar Quran itu, hati kita tu hadir. Hati kita hadir. Mana kita fokus, kita hayati apa yang kita baca, kan? Kita hayati apa yang kita dengar. Itu tadabbur Quran. Yang ketiga, Imam Ibn Qayyim kata, selain daripada hati kita, yang ketiga dia kata dengar sungguh-sungguh. Kan? Kita kena pasang telinga, dengar sungguh-sungguh. Kalau ayat yang kita baca, bukan sahaja kita baca, tapi telinga kita juga memperhatikan apa yang keluar daripada mulut kita ketika kita membaca Quran. Dan yang keempat, Imam Ibn Qayyim kata, kita tidak lalai dan kita memahami apa yang kita baca. Itu tadabbur, kan? Kalau kita baca sekali lalu buat seronok-seronok, maka itu bukan tadabbur. Kita baca dan kita tak faham apa yang kita baca, kan? Surah Yasin, surah Kahfi, surah apa sekalipun, juzul Amma dan sebagainya, yang kita duduk selalu baca, Waqiah dan lain-lain, tapi kita tak faham, maka itu bukan tadabbur. Yang kata tadabbur ini bila kita memahami apa yang kita baca. Itu yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Maka dia bagi beberapa contoh, kan? Dia bagi beberapa contoh. Antaranya yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim, dia kata dalam surah Qaf sebagai contoh, Allah Ta'ala sebut dalam surah Qaf ayat 37, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalb. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang yang mempunyai hati, kan? Orang yang mempunyai hati. Semua orang ada hati, tapi maksud dia ialah bila kita baca Quran, hati kita tu hadir, kan? Hati kita hadir bersama-sama dengan bacaan Quran itu. Atau Allah Ta'ala kata, au alqas sam'a wa huwa syahid, atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Telinga kita ni tuan-tuan, kita dengar sungguh-sungguh, kan, bacaan ayat Al-Quran tersebut. Maknanya kita fokus, kan? Kita bagi tumpuan. Dia beza orang yang bagi tumpuan dengan orang yang tidak bagi tumpuan. Macam kita mengajar dalam kelas, kan? Kita tahu pelajar yang fokus, yang bagi tumpuan kepada apa yang kita sampaikan dalam kelas, dengan pelajar yang tidak fokus. Contoh, kalau kita zaman kita mengaji di sekolah dulu tuan-tuan, budak-budak lelaki ni, kalau budak perempuan lalu ke tepi tu, pakak tu pandang. Dia tak pandang cikgu, dia pandang kat tepi tingkap. Pasal apa? Dia tak fokus kepada cikgu. Dia dalam fikiran dia duk terbayang macam-macam. Maka bila ada je budak perempuan lalu, maka hak itulah yang dia fokus, yang dia tengok. Sedangkan kita tengok kawan-kawan kita yang best student, top student, yang bagi perhatian kepada kelas, tak peduli siapa lalu-lalu, kan? Budak-budak yang duk berpaling tengok budak perempuan yang lalu ni, budak-budak nakal, kawan-kawan kita yang nakal. Kita yang mengaji sungguh-sungguh ni, kita tak peduli pun budak-budak perempuan. Betul ke tak betul ni? ke tuan-tuan tergolong di kalangan budak-budak nakal dulu? Yang tu saya tak tahu. Yang tu saya tak tahu. Tapi tak apalah, zaman kita nakal-nakal dulu, sekarang kita dah baik dah, kan? Tapi itu sekadar contoh macam mana bila kita tidak fokus, kan? Bila kita tidak fokus, maka hati itu perlu hadir, dan ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim. Sekadar itu kita akan sambung kuliah kita pada dua minggu yang akan datang. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.